Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Pasukan petugas khas akan dibentuk bagi memperkukuh kerjasama Malaysia-Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama tersebut melibatkan sektor pelancongan, pertanian dan kawalan sempadan sekaligus meningkatkan hubungan dua hala Malaysia dan Thailand. And hopefully in 1 month we'll meet after the report will be submitted to me and Prime Minister Seta, and I'm sure based on his track record and seriousness in developing relations in practical terms, we will then compare the notes and make sure that we execute it effectively. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand, Sri Tatavisin, Datuk Seri Anwar turut menyentuh rancangan Proton Jili membuka kilang di Thailand. Beliau yakin ia memberi manfaat kepada Proton berikutan pengalaman luas Thailand dalam industri otomotif. Manakala Sri Ta menyatakan hasrat mendapatkan kepakaran Malaysia dalam memperluas sektor halal Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan majlis makan malam bersama Perdana Menteri Thailand di Kompleks Sri Perdana Putrajaya. Serangan Israel ke atas Gaza Palestin sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan masyarakat awam adalah tindakan biadab serta tidak bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel dan menggesa agar serangan tersebut dihentikan segera. Sebagai tanda solidariti kepada penduduk di Gaza, masjid-masjid di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diarah membacakan teks khutbah Jumaat bertemakan solidariti bersama umat Islam Palestin. Solat hajat dan bacaan kunut nazila juga akan dilaksanakan selepas solat Jumaat di masjid-masjid utama JAKIM, termasuk seluruh masjid dan surau Jumaat di wilayah Persekutuan. Datuk Dr. Mohammad Naim menyatakan pihak Majlis dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri juga disyorkan untuk turut membacakan teks khutbah Jumaat bertemakan isu Palestin. Sementara itu, beberapa perarakan akan diadakan berikutan isu kemanusiaan rakyat Palestin. Isu Palestin bukan isu Arab, bukan isu warga Palestin. Ini adalah isu seluruh kemanusiaan, seluruh citizens, nama netizen, ini kemanusiaan. Ini kemanusiaan, ini luar sempadan. Ini bukan nationality, ini adalah isu dunia, isu kemanusiaan. Selain di Malaysia, rakyat di beberapa negara turut melakukan demonstrasi dan bersatu dalam isu Palestin. Umat Islam wajib berganding bahu bagi memastikan pegangan ahli sunnah wal jamaah dilindungi, dipelihara, difahami dan dihayati. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah ini kerana ancaman ke atas pegangan ahli sunnah wal jamaah dilakukan secara terang dan berselindung melalui gerakan batiniah tertentu. Usaha meningkatkan kefahaman mengenai ahli sunnah wal jamaah merupakan usaha penting untuk memastikan keharmonian umat dapat dijamin, juga untuk melengkapkan umat dengan fahaman yang jelas agar lebih bersedia menghadapi ancaman kemunculan ajaran sesat dan aliran pemikiran jangkar yang mengundang kebinasaan ke atas diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Sultan Nazrin bertitah pada program Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Ipoh. Program peringkat antarabangsa itu melibatkan pemimpin, cendekiawan dan ulama dari Timur Tengah dan ASEAN merangkumi Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand.
Program Pembangunan Kapasiti MCMC, Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dilihat dapat meningkatkan pembangunan kapasiti dan keupayaan serta inovasi untuk kekal di hadapan dan terus berdaya saing dalam pasaran global. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadil, dengan adanya ia dapat mengharap lebih ramai lagi pemain industri untuk menyertai program seperti ini bagi melahirkan lagi tenaga kerja yang lebih profesional. Dalam proses digitalisasi memerlukan lebih ramai tenaga kerja yang berkemampuan, yang faham, yang fasih dan berdaya saing, terutama dalam sektor komunikasi dan multimedia. Jadi kita harap ini akan dapat secara langsung membantu perkembangan industri dan sektor komunikasi dan multimedia. Beliau berkata demikian selepas Majlis Malam Anugerah Pembangunan Kapasiti MCMC 2023. KKD merupakan antara 5 organisasi terbaik yang telah mendapat anugerah pengiktirafan pengurusi MCMC Capacity Development Program CDEP Top Participation 2023. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa dan juga pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatidin. Usaha kerajaan memfokus kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi hala tuju pekerjaan terutama dalam sektor industri semakin mendapat sambutan daripada golongan muda. Justru dalam pembentangan belanjawan 2024 Jumaat ini, lebih banyak peruntukan diharap dapat disalurkan kepada institusi yang menyediakan kemahiran, antaranya Giat Mara yang menyediakan pelbagai program TVET. Daripada kerajaan ni, saya harapkan bajet yang lebih sikit lah, yang banyak untuk kita bahagian TVET ni. Seperti kita sedia maklum, TVET ni dia dah makin meluas dan makin diterima ramai lah. Macam sebelum ni ada juga saya ada menyertai satu kursus dan kita didedahkan bahawa institusi yang tinggi, yang maksudnya kampus-kampus yang besar ni, diorang pun dah banyak pendedahan dengan TVET. Jadi macam kita yang Giat Mara ni yang dah sedia dalam haluan ni, saya mengharapkan kita mendapat keutamaan lah untuk ke depan, untuk pelatih kita dan juga anak bangsa kita lah. Betul untuk Giat Mara ni pertama lah. Untuk Giat Mara, kalau boleh buat penambahbaikan untuk kami tambah aircon baru ke, kompresor baru ke ataupun peralatan-peralatan baru. Memang ada cukup. Cuma kadang-kadang kena kongsi apa semua, ada yang kena beli sendiri. Okey, yang keduanya pinjaman. Contoh pinjaman lah kan. Sebab apa, kami sebagai yang baru keluar daripada ni, mungkin rancangan umur yang atas tak apa, jadi budak-budak yang baru keluar ni mungkin dia perlukan satu modal. Jadi harap kerajaan dapatlah bagi modal untuk pelajar-pelajar, okey, kurang-kurang dalam maksimum boleh pergi ke 25 lah. Tahun ini sahaja, Giat Mara mempunyai 17,000 pelatih dan jumlah pengambilan dijangka bertambah tahun hadapan. Tahun Melawat Perlis, lebih 100 pengusaha inap desa dan restoran seluruh Perlis menghadiri sesi libat urus sempena Tahun Melawat Perlis 2024 hingga 2025. Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli berkata, dalam usaha menjadikan negeri Perlis sebagai destinasi pilihan pelancong, kerajaan negeri akan mengedarkan brosur di semua inap desa dan restoran untuk membantu pelancong menerokai negeri Perlis. Beliau memaklumkannya pada program libat urus kerajaan negeri bersama pengusaha inap desa dan restoran sempena Tahun Melawat Perlis 2024 hingga 2025 di Dewan Warisan Kangar. 3.5 juta pelancong dari dalam dan luar negara disasarkan sepanjang Tahun Melawat Perlis 2024 hingga 2025. Berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Vimala Kasturi Birasami. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.